Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam siri topik yang terakhir dalam Lean Six Sigma Yellow Belt Certification Program, iaitu topik 4.3 replikasi, pemilikan dan papan pemuka. Baiklah, mari kita sama-sama menghayati topik pertama yang kita nak bincangkan ialah membangunkan strategi replikasi. Okey, kita ada projek ya. Kita sepanjang kursus Yellow Belt Six Sigma ini kita faham kita akan melaksanakan projek penambahbaikan proses. Okey. Jadi apabila projek kita telah masuk ke fasa terakhir, okey, kita nak replikasikan ia. Projek ini boleh direplikasi. Maksud replikasi adalah boleh kita takrifkan sebagai salinan pendua. Okey, salinan pendua data serupa pada platform yang sama ataupun berbeza. Okey, contohnya kita ada satu projek induk yang kita dah mulakan. Okey, dan kita mendapat hasil yang baik. Kita nak replikasi ia. Okey, replikasi kepada projek yang kedua seterusnya. Jadi ini ada persamaan dengan konsep di dalam Toyota Production System, okey, yang dinamakan Yokoten. Okey, Yokoten ini ialah perkataan Jepun yang secara dasarnya diterjemahkan kepada perkongsian amalan terbaik. Maknanya apa amalan yang terbaik yang telah berlaku di dalam projek yang pertama ini, kita berkongsi ke projek yang kedua. Jadi banyak pertimbangan mesti kita tangani dan rancangan mesti berlaku jika penyelesaian yang berjaya dilaksanakan merentasi skop operasi dan proses perniagaan yang lebih luas. Okey, kita kena buat perancangan. Jadi perluasan ini dirujuk sebagai Yokoten. Okey, kita nak Yokoten, kita nak copy, kita nak duplicate, kita nak replikasikan proses yang kita telah berjaya buat. Jadi kita mulakan dengan perhalusi apakah yang dimaksudkan oleh Yokoten. Okey, Yokoten ialah perkataan Jepun yang kasarnya diterjemahkan kepada perkongsian amalan terbaik. Jadi berkongsi pengetahuan amalan terbaik secara mendata, rakan ke rakan, merentasi organisasi. Okey, sebagai contoh, Yokoten ialah ini kita pass baton kepada rakan kita dan akhirnya kita mengembangkan, kita replikasikan amalan terbaik tersebut kepada seluruh organisasi, merentas organisasi. Jadi inilah budaya Toyota, iaitu menyalin kopi, bukan saja kopi malah menambah baik, improve. Okey, buat kaizen yang berfungsi. Okey, daripada projek pertama, bila mereka Yokoten kepada projek 2, ditambah baik. Okay, ditambah baik dengan melakukan apa lagi kaizen, continuous improvement, penambahbaikan yang berterusan. Okay. Kaizen yang tak berfungsi juga di Yokoten supaya dapat elak pembaziran berlaku. Ya tuan-tuan, bukan semua projek kita berjaya. Tetapi jika kita sudah kenal pasti apa yang tak berjaya, apa yang tak berfungsi, apa yang kesalahan-kesalahan yang berlaku dalam projek kita, itu pun kita yokotenkan juga, kita nyatakan juga, kita kongsi bersama supaya dapat mengelakkan pembaziran. Bermaksud kita takkan ulangi kesilapan-kesilapan dalam projek tersebut ke projek yang kedua. Jadi 3 kata kuncinya ialah perkongsian maklumat, kerjasama antara jabatan dan kejayaan bersama. Jadi Yokoten adalah sebahagian penting dalam kejayaan jangka panjang dalam membentuk budaya kerja. Okey. Tapi boleh beri kesan besar hasil jangka pendek. Okey, Yokoten adalah pengganda kejayaan. Okey, kalau kita boleh kongsi kita punya pengetahuan amalan terbaik ini merentasi organisasi yang menjadi pengganda kejayaan. Sekarang kita nak belajar bagaimana Yokoten dilakukan di Toyota. Okey,
Di Toyota, rakan sekutu Toyota sentiasa melakukan gemba dan kembali ke kawasan mereka sendiri untuk kaizen lagi. Okey, untuk improvekan lagi. Okey, gunakan kebijaksanaan dan idea mereka sendiri kepada pengetahuan baru yang mereka perolehi. Kita telah gemba, kita dah dapat idea. Bila kita balik, kita fikirkan lagi apa lagi yang boleh kita improve, kita perbaiki, tambah baik, tambah nilai. Okey, kerana apabila kita dapat idea di tempat orang, bila kita bawa masuk ke tempat sendiri, ia tidak boleh sama. Okey, kita kena perbaiki dia, perbaiki idea tersebut supaya bersesuaian dengan tempat kerja kita. Jadi peranan pengurusan kanan dalam Yokoten adalah untuk menyedarkan semua orang kewujudan kaizen amalan terbaik ini supaya mereka gemba, semua orang dapat lihat apa yang terbaik, okey, yang ada baik di dalam company ataupun di luar company, okey, supaya semua orang memperolehi pengetahuan dan semua orang pun boleh buat kaizen lagi, okey, daripada satu idea tersebut. Jadi sekadar menyuruh pun mungkin sejenis kaizen, tetapi itu tidak akan penuhi aspek kedua penting dalam sistem pengeluaran Toyota, iaitu penghormatan dan pembangunan sumber manusia. Jadi Toyota membudayakan Yokoten ini, iaitu menyalin amalan hasil kaizen yang terbaik. Jadi kita nak katakan poin yang kita kat sini ialah kita tak perlu jadi genius. Kita tak perlu nak mencipta, nak mencari satu amalan yang baru. Okey, kita mesti hapuskan amalan cara fikir negatif kita dan kita yokoten pemikiran Toyota, orang yang dah global, dan kita kaizen lagi supaya kita boleh jadi lebih baik lagi daripada mereka. Okey, tuan-tuan ingatlah pesanan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jika dan hanya jika cara berfikir semua orang sama, serupa, maka insya-Allah akan tercapailah kelangsungan. Okey, tadi apabila kita membicarakan berkenaan Yokoten, kita ada sebut perkataan Gemba. Jadi ini ada sedikit penerangan berkenaan dengan Genchi Genbutsu, Gemba, iaitu bermaksud pergi lihat tempat yang sebenar. Jadi ini adalah frasa Jepun yang merupakan prinsip utama dalam sistem pengeluaran Toyota. Okey, Genchi Genbutsu merupakan cara fikir sebenarnya. Ya, Genchi Genbutsu adalah cara berfikir. Jadi apabila maklumat diterima, cara sebenar untuk faham masalah adalah dengan lihat sendiri di lapangan. Okey, turun padang, pergi lihat sendiri apa keadaannya, apa senario yang diceritakan, ya. Di sini, okey. Jadi 3 kata kunci dalam Genchi Genbutsu adalah yang pertama, buat keputusan yang tepat, okey. Bukan secara teori. Teori ni kita buka buku, kita fikirkan apa punca-punca masalah yang boleh terjadi. Tetapi Gemba ni ialah melihat sendiri. Apabila kita melihat sendiri, kita terus fokuskan kepada apa punca-punca yang kita dapati di lapangan. Okay? Bukan teka-teki. Tapi ia adalah fakta yang kita telah temui di Gemba. Jadi, bila kita buat keputusan dengan cara begini, kecekapan akan menjadi lebih baik. Okay? Dan accountability kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan akan menjadi lebih tinggi. Satu lagi perkataan Jepun, Gemba bermaksud tempat yang sebenar. Tempat di mana kejadian berlaku. Tadi Genchi Genbutsu, ini perkataan Gemba bermaksud tempat yang sebenar. Jadi Genchi Genbutsu pergi ke Gemba untuk memeriksa fenomena yang berkaitan. Okey, kita lihat bila ada masalah, kita pergi sendiri, periksa sendiri apa fenomena yang telah berlaku. Lihat apa yang normal, apa yang tidak normal. Okey,
Kita gambar, tengok apa yang normal, apa yang tak normal. Ada yang patah, ada yang tumpul, ada yang tajam. Okey. Dan lihat sebarang peluang untuk menormalkannya. Okey. Sekiranya kita perlu menormalkannya, kita akan buat tindakan segera untuk menormalkannya, dan kita akan buat tindakan pembetulan yang kekal supaya masalah yang sama tidak akan berulang kembali. Okey, jadi 5 peraturan emas Gemba. Okey. Yang pertama, apabila timbul masalah, pergi ke Gemba dahulu. Jangan buat diagnosis di telefon atau depan komputer atau sibuk sharing di media sosial ya. Ini kita tak mahu. Okey, jangan jadikan amalan dan jangan jadikan budaya. Kita memaklumkan seberapa segera itu baik kepada ketua kita, okey, tetapi kita tidak boleh berbincang, ya, buat analisis, buat diagnosis. Itu kita nyatakan kita akan buat di Gemba, di depan tempat, di tempat sebenar yang berlaku. Yang kedua, kita siasat fenomena yang berkaitan, kerana bila sudah melihat barulah datang percaya. Okey, kita tidak mahu masukkan faktor emosi dalam analisis kita. Kita nak melihat fakta. Okey, bila kita lihat sesuatu yang abnormal, baru kita percaya sesuatu yang abnormal itu berpunca dari fenomena apa kan. Okey, yang ketiga, kita ambil langkah pencegahan sementara untuk mengelakkan masalah merebak. Okey. Yang keempat, kita lakukan analisis mencari punca sebenar masalah. Ini penting, ini perlu dilakukan bersama dengan ahli pasukan, seluruh ahli pasukan. Yang kelima, akhirnya buat standard prosedur untuk mengelakkan masalah berulang. Apabila kita telah jumpa punca masalah yang sebenar, kita akan buat langkah pembetulan yang kekal, dan akhirnya kita akan jadikan dia satu standard prosedur, okay, supaya dia tak akan berulang. Jadi yang menarik dekat gambar ini, kita nak poinnya ialah percaya tanpa melihat adalah taklid buta. Maknanya pengikut buta. Kita tak nak percaya maklumat-maklumat yang sampai kepada kita tanpa kita melihat sendiri. Okay? Kita nak melihat sendiri di Gemba. Okay, inilah poin dia. Jadi Gemba ialah pergi sendiri, lihat sendiri di tempat yang sebenar. Sekarang kita kembali semula ke perbincangan replikasi tadi ataupun Yokoten. Okay, bagaimana pendekatan yang kita nak ambil untuk replikasi ataupun Yokoten, amalan yang terbaik. Jadi terdapat 4 pendekatan. Okay, tidak ada prioriti dalam keempat-empat ini. Apa yang diperlukan adalah pertimbangan yang adil dan teliti. Apa yang diperlukan untuk membuat setiap pilihan berjaya. Jadi setiap pilihan yang kita nak ambil ini perlulah ada perbincangan, penelitian dan juga akhirnya buat keputusan yang mana yang terbaik, kerana tidak ada hukum yang mengatakan pendekatan yang pertama lebih baik, kedua lebih baik. Semuanya bergantung kepada senario-senario tertentu dalam tempat kerja masing-masing. Okey, kita belajar pendekatan yang pertama dulu. Pendekatan berjujukan. Sequence. Okey, dalam bentuk sequence. Sequence ni dalam bentuk nombor lah. Okey, penyelesaian dilaksanakan sepenuhnya dalam satu model, proses model dahulu. Kita siapkan penyelesaian di proses yang pertama. Kemudian baru kita Yokoten ke proses kedua. Yokoten ke proses ketiga. Ingat yang kita belajar Yokoten tadi, bukan sahaja copy, kita ambil kesalahan-kesalahan di model lain, nombor 1, kita perbaiki lagi dan kita jadikan nombor 2 lebih baik. Seterusnya begitulah, kita jadikan nombor 3 lebih baik lagi dan seterusnya. Ini adalah pendekatan berjujukan satu persatu. Jadi pendekatan yang kedua adalah pendekatan selari, paralel. Okey, Yokoten di 2 proses, 2 atau lebih secara serentak. Okey,
kita ada line yang serupa. Okey, kita ada line 123, 123, dua line. Jadi kita boleh buat pendekatan selari. Okey, kita mulakan juga walaupun selari, kita mula di proses yang pertama dulu. Pertama, kedua, kemudian Yokoten ke kedua dan seterusnya. Ini adalah pendekatan selari serentak. Okey, yang ketiga, pendekatan berfasa, phase. Okey, apabila pencapaian yang telah ditetapkan dicapai di suatu lokasi, pelaksanaan di lokasi kedua bermula. Okey, sebagai contoh, kita ada dua kepulauan. Dua kepulauan mesin 1, 2, 6 dan 7 ni satu pulau, dan 3, 4, 5, 8, 9, 10 di satu pulau. Jadi kita boleh buat pendekatan berfasa. Kita siapkan projek kita di fasa yang pertama. Okay, kemudian barulah kita yokotenkan. Okay, kita duplicate replikasi ke fasa yang kedua. Okay. Dan seterusnya kita ada pendekatan yang keempat, iaitu pendekatan rata, flat. Okay. Seumpama nama dia, okay, semua lokasi sasaran seluruh syarikat ditangani secara serentak, sama rata je semua. Kita ada 10 mesin, 10-10 kita buat dalam masa yang serentak. Okay, ini adalah pendekatan rata. Okay, sekarang kita dah habiskan perbincangan replikasi. Sekarang kita nak faham pula pemilikan. Okay, pemilikan. Jadi, okay, kita biasa dengar perkataan handover, iaitu penyerahan amanah. Okay, kita nak serahkan amanah. Ataupun sama juga dengan pindah milik amanah. Okey, jadi penyerahan ini mestilah berlaku penyerahan amanah yang jelas. Okey. Okey, kita bincangkan. Okey, amanah ditanggung oleh pihak pengurusan projek. Okey, kerana projek member adalah pemula yang membuat kaizen, yang membuat penambahbaikan proses. Jadi team member semua adalah pihak yang pertama, pihak yang dipertanggungjawabkan supaya mendapatkan hasil projek yang terbaik. Okey. Jadi amanah ini yang pertamanya ditanggung oleh pengurusan projek. Jadi apa amanah yang ditanggung tu? Okey. Amanah yang ditanggung itulah akan dipindah milik nanti kepada tuan punya kawasan ataupun pemilik projek, pemilik proses yang sebenarnya. Okey, jadi amanah yang ditanggung oleh pihak pengurusan projek adalah hasil projek tersebut. Okey. Hasil projek tersebut mestilah sedia untuk pengeluaran besar-besaran, mass production. Okey, bila kita ada projek di kilang kita, setiap projek mesti bersedia untuk pengeluaran besar-besaran. Jadi mengikut pelan kawalan. Okey, mengikut pelan kawalan yang telah ditetapkan, dan projek member kena mengesahkan dan menjamin prestasi dapat dikekalkan secara berterusan. Okey, berkelangsungan. Okey. Kita bukan, bila kita melaksanakan projek penambahbaikan proses, dia tak serupa kita memperbaiki mesin. Okey. Kita kena pastikan semuanya teratur, semuanya ready supaya proses yang akan berlaku berterusan, berkelangsungan. Jadi, apa sasaran perniagaan? Okay? Bila kita buat satu projek dalam bisnes kita, dalam perniagaan kita, sasarannya ialah supaya kita mendapat operasi standard. Okay? Kita boleh dapat operasi standard. Serupa juga dalam projek yang kita laksanakan. Apa itu operasi standard? Okey, operasi standard adalah kita dapat hasil projek kita dengan selamat. Tak ada apa yang bahaya, semua risiko telah ditangani. Jadi hasil projek kita selamat. Okey. Dan juga proses kita pada aliran lancar. Okey. Aliran lancar mengikut cycle time, buffernya, perjalanannya, semuanya lancar. Okey. Dengan kitaran kerja yang mudah diulangi. Okey, kita dah study, kita dah buat
penambahbaikan proses kerja yang mana operator boleh buat dengan kitaran yang mudah diulangi dalam standard quality. Okey, bukan saja kerja tadi mudah, tapi malah boleh kita dapat hasilnya mengikut standard quality yang ditetapkan, kecekapan yang tertinggi. Apabila kita melakukan semua ini, kita masih dalam target OEE ataupun target line of ratio, target LOR yang telah ditetapkan. Okay, itu maksud dia kecekapan yang tertinggi. Tak ada downtime, tak ada rejection. Itu kecekapan yang tertinggi. Dan proses kita itu, kosnya masih dalam standard yang ditetapkan. Okey, kos ini bila kita merujuk kepada bahagian costing, bahagian finance, bahagian business contohnya, kita dapat periksa yang mana konfigurasi proses kita ini masih dalam standard yang ditetapkan. Tak ada terkurang, tak ada yang terlebih. Itu maksud dia, kita dapat operasi standard. Jadi ini, tuan-tuan, adalah amanah, satu amanah pihak pengurusan projek. Jadi, apa yang nak dipindahkan tu? Okay, bila kita cerita pemilikan, penyerahan amanah ini tadi, yang nak dipindahkan adalah yang pertama, pemilik proses. Orang yang bertanggungjawab ke atas amanah pelaksanaan, pengekalan dan mengawal proses tersebut. Okay. Jadi, kalau orang yang melakukan projek, mereka membuat projek sehingga siap, kemudian nak diserahkan kepada pemilik proses tersebut. Okay. Yang kedua, kita pindahkan sekali keputusan hasil proses yang lebih baik kepada jabatan yang diamanahkan. Okay, ini berserta dengan dokumennya, undang-undangnya, rule peraturannya, standardnya, dengan training. Kemudian ada saksi, bersaksi dan penyaksian. Maknanya saksi, ada saksi, bersaksi, berjanji, beraku janji dan penyaksian disaksikan oleh seluruh stakeholders ataupun pihak yang berkenaan dalam projek kita. Sebagai contoh, kita melakukan handover, sesi handover, kita menandatangani dokumen-dokumen secara rasmi dan kita mengumumkan, kita mengedarkan email yang menyatakan kita telah pun memindahkan milikan projek kepada pemilik proses. Jadi tadi kita dah ceritakan penutup fasa handover, pindah milik. Jadi apabila kita dah capai keadaan tersebut, dia bermaksud kita dah bersedia untuk penutupan projek. Okey. Jadi dalam penutupan projek, perkara berikut menunjukkan bahawa projek dah masuk ke fasa tamat. Okey, fasa akhir, fasa penghujung. Yang pertama, objektif projek telah pun tercapai. Okey, sasaran projek tercapai. Proses baru dioptimumkan kepada sistem kawalan proses sedia ada. Okey, dimasukkan walaupun dia proses yang baru, kita dah menggunakan sistem yang sedia ada dan kita dah masukkan proses baru tersebut ke dalam sistem yang sedia ada. Yang seterusnya, ahli pasukan dan rakan sekutu sedang giat aktif untuk yokoten lagi segala amalan yang baik yang telah dicapai. Kita nak study, kita nak buat kajian aktif supaya perkara tersebut diyokoten dan dikaizenkan lagi ke proses seterusnya. Jadi faedah penambahbaikan disahkan dan kita lakukan analisis kesan kewangan. Okey. Analisis kesan kewangan penambahbaikan tersebut. Jadi penaja projek, projek champion, pemilik proses, semuanya bersetuju dengan keuntungan ataupun kebaikan proses tersebut. Okey, seterusnya, semua dokumen perlu didokumenkan mengikut peraturan syarikat. Okey, dan seterusnya, ganjaran dan pengiktirafan.
Okey, kita nak raikan bersama pasukan yang telah berjaya menyiapkan projek. Okey, yang telah berjaya mendapatkan operasi standard. Okey, kita nak raikan bersama dengan acara sambutan yang munasabah. Okey, ini adalah fasa penutupan projek. Baiklah, tadi kita dah bincangkan fasa penutupan projek. Kali ini kita nak bincangkan pula topik baru iaitu papan pemuka. Okey, papan pemuka ni apa? Nanti kita akan bincangkan. Ini merupakan satu alatan yang digunakan dalam pengurusan projek. Okey, sebelum itu kita berkenalan dulu dengan sasaran pengurusan projek. Okey. Sasaran pengurusan projek. Okey, kita nak apa? Okey, segala risiko dalam projek, segala isu, segala tindakan, sasarannya ialah sifar titik buta, zero blind spot. Apa maksud ni? Sifar titik buta ni. Okey, kita faham secara perhatikan contoh. Okey. Kita lihat di sini kita ada pelanggan. Pelanggan kata, kita dengar pelanggan kata nak macam ni. Okey. Pokok ada buaian. Tapi ini cara pelanggan cerita kat kita. Okey, seterusnya project leader yang mendengar cerita pelanggan tadi menggambarkan dan dia memahami pelanggan tersebut hendak buaian macam ni. Okey. Kemudian project leader menyampaikan maklumatnya kepada design analyst. Okey. Jadi analyst tadi telah design ikut kefahaman dia jadi macam ni. Yang ketiga. Jadi kemudian analyst menyampaikan pula kepada programmer. Programmer menulis sebegini. Okey. Jadi kemudian begitulah seterusnya. Business consultant pula describekan permintaan pelanggan tu macam ni. Kerusi. Jadi dalam dokumentasi projek satu pun tak ada. Okey. Jadi apa yang dipasang di kawasan operasi hanya ini. Jadi walaupun terpasang macam ni, kita charge customer macam ni. Macam roller coaster. Okey. Dan seterusnya. Tapi yang sebenarnya customer apa yang diperlukan ialah ini. Okey. Buaian juga, tapi buaian daripada tayar sahaja. Jadi saya harap tuan-tuan segera faham. Okey, maksud sifar titik buta tiada titik buta bermaksud segala risiko, isu, tindakan kita semuanya sama. Tak ada yang terselindung, ya. Tak ada yang terselindung, semuanya jelas. Semua orang akan memahami benda yang sama saja. Okey, ini merupakan contoh-contoh titik buta dalam projek. Jadi titik buta ini boleh berlaku bila-bila masa sekiranya kita tidak menguruskan projek dengan betul. Jadi kita sambung lagi perbincangan sasaran zero, sifar titik buta tadi. Okey, kita susunkan keutamaan mengikut tertib. Okey, yang pertama, keutamaan pertama ialah alat. Okey, alat, apa-apa alat sekalipun, walaupun alat yang digunakan dalam projek, pengurusan projek kita, alat tidak menjalankan projek. Yang menjalankan projek adalah kita, manusia. Okey. Tetapi orang yang amanah bertanggungjawab melakukannya. Bukan alat tadi yang melakukan, tapi orang yang beramanah dipertanggungjawabkan untuk melakukan projek dan dia menjalankan tanggungjawabnya. Jadi kita semua mesti sedar bahawa apa pun alat-alat yang ada di luar sana yang untuk menguruskan kerja kita seharian, Microsoft Project, Excel, email, hebahan media sosial, pakai WhatsApp, pakai Telegram, itu semua hanyalah alat. Okey. Jadi diulang sekali lagi, alat tidak menjalankan projek.
yang menjalankan projek adalah orang yang ada amanah. Okey. Jadi definisi projek dan perancangan awal adalah keutamaan. Okey. Kat mana kita definekan projek kita? Okey, semua yang telah kita dah belajar sebelum ni, kita merancang semuanya dalam piagam projek kita, rancangan pelaksanaan projek. Okey, di situ ada carta organisasi, ada objektif, ada schedule, ada jadual dan macam-macam ya. Okey, skop dan PIC yang jelas. Okey, skop projek, person in charge, siapa yang bertugas dan bertanggungjawab, jelas. Ada carta organisasi, ada resik, ada tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi setiap orang. Dan juga ada struktur pecahan kerja, ada jadual tugas dan butiran. Maknanya ada work breakdown, ada jadual untuk setiap orang dalam kumpulan pengurusan projek. Sekarang kita bincangkan sekiranya terjadinya kegagalan projek, okey. Apa penyebabnya? Kegagalan projek sebenarnya disebabkan oleh gagalnya dalam asas operasi standard. Okey, iaitu apa asas operasi standard? Tadi kita dah membicarakan operasi standard, okey, dapat menghasilkan output yang selamat dalam smooth flow, aliran yang cantik. Okey, itu operasi standard. Tapi asas operasi standard ada 3. Asas operasi standard adalah bagi orang, iaitu disiplin, kerja berpasukan dan komunikasi yang baik. Jadi kalau ketiga-tiga ini kita gagal, okay, contohnya gagal dalam disiplin, iaitu gagal dalam aktiviti pemantauan projek. Ini adalah disebabkan oleh disiplin. Gagal dalam kerja berpasukan, gagal mengawal perubahan, gagal dalam menganalisis dan meramalkan prestasi projek. Sebabnya hanya dengan bekerja sama dalam satu pasukan, kita akan dapat mengawal perubahan dan menganalisis, meramalkan prestasi projek. Ini tak boleh dilakukan secara seorang diri. Dan juga kegagalan dalam komunikasi yang baik. Gagal dalam komunikasi dan gagal dalam mendapatkan maklum balas. Tuan-tuan, kita sentiasa bercakap, okey, dengan rakan-rakan kita, dengan pengurusan kita, tetapi kita susah nak berkomunikasi. Okey. Kegagalan dalam projek, dalam pekerjaan disebabkan dalam kegagalan komunikasi. Jadi kita kena bercakap dengan jelas, berani menyatakan apa yang normal, apa yang tak normal, kita kena sampaikan. Itu adalah komunikasi. Dan kita tak nak kerja silo, kerja berseorangan, okey, dengan tak berkongsi maklumat dan status kepada orang lain. Okay, kita bekerja dalam satu pasukan, kita mesti berkongsi maklumat. Walaupun pada diri kita, kita merasakan maklumat tersebut kecil, tak perlu disampaikan, tapi sebenarnya kita bekerja dalam berkumpulan, kita mesti sampaikan. Semua orang perlu faham apa status urusan kita supaya mereka dapat merancang kerja mereka pula. Jadi jika kita bersetuju, okey, kegagalan projek disebabkan oleh gagalnya asas operasi standard, iaitu disiplin, kerja berpasukan, komunikasi yang baik, okey. Jika dan hanya jika kita bersetuju dengan perkara-perkara di atas, maka kita mulakan dulu, okey, dengan menormalkan sikap diri kita sendiri dulu. Tuan-tuan, kita nak mengubah sesuatu, kita kena ubah pada diri kita. Kita tak boleh nak ubah pada orang lain dulu. Okay, kita mulakan dengan menormalkan cara fikir kita dahulu. Ya, kita accept. Kita accept apa masalah-masalah ni memang berlaku dalam organisasi kita. Tapi kita mulakan dulu dengan diri kita. Okay. Yang seterusnya, kita mencari menggunakan amalan-amalan terbaik dalam pengurusan projek. Antaranya ialah penggunaan papan pemuka projek. Jadi diulang balik, papan pemuka projek adalah alat. Papan pemuka projek tidak menjalankan projek. Yang menjalankan projek adalah
kita. Sebab itu saya ulang berterusan yang kita kena mulakan dengan diri kita. Jadi kita sedar realiti yang berlaku, masalah-masalah berlaku disebabkan oleh manusia. Okey. Tapi sekiranya kita sedar perkara ini, barulah kita boleh menggunakan alat, apa saja alat yang terbaik dalam pengurusan projek dengan bijaksana. Jadi alat tersebut kita nak gunakan untuk apa? Untuk pautkan semua ahli pasukan, semua pihak yang berkepentingan, supaya apa? Supaya kita dapat balik asas operasi standard, iaitu kita boleh mendisiplinkan semua orang, kita boleh menggerakkan kerja berpasukan dan kita boleh mendapatkan komunikasi yang terbaik. Okey, jika tadi kita dah bicarakan sedikit berkenaan dengan papan pemuka, jadi kita sekarang teliti apakah definisi papan pemuka. Yang pertama, papan pemuka adalah paparan visual, okey. Paparan yang boleh dilihat semua data utama projek anda. Okey, dia seumpama kereta kita lah. Okey, paparan utama yang kita nak lihat adalah paras minyak, kelajuan dan juga kelajuan putaran enjin contohnya, dan juga ada macam-macam lampu, status enjin, brake dan sebagainya. Jadi ini adalah data utama bagi sebuah kereta. Okay, kalau kita ambil contoh yang serupa ni dan kita bawa ke dalam tempat kerja kita untuk kita jalankan projek, ini adalah kita boleh samakan papan pemuka dengan dashboard kereta kita. Jadi hasrat utama dashboard tadi tu, papan pemuka tadi, adalah untuk menyediakan 100% maklumat. Tiada yang terselindung. Sepintas lalu, okey, sekali lalu je kita nampak keseluruhan. Okey, sepintas lalu kita dapat melihat 100% maklumat seperti pencapaian KPI, risiko, isu dan juga tindakan. Itulah kepentingan melihat paparan visual dalam dashboard supaya kita dapat lihat semuanya dengan pantas. Yang ketiga, ianya untuk memantau dan mengawal hala tuju projek ke arah objektif dan sasaran asalnya. Okay, kita ada permulaan projek dan juga akhiran projek. Sebab kita tak tahu kalau kita tanpa ada papan pemuka, kita nak mengetahui status projek, kita pun tak tahu statusnya sekarang di mana. Jadi kalau kita tak tahu nak statusnya di mana, macam mana kita nak menghalakan projek kita ke objektif asal. Okay, sebab itu kita adakan papan pemuka projek. Okay, jadi objektif pengurusan syarikat melalui penggunaan papan pemuka ini adalah untuk supaya membentuk teras metrik perniagaan dan kualiti yang strategik. Okay, seperti yang kita bincangkan tadi, kita nak memautkan semua ahli pasukan, pihak berkepentingan, semuanya sit down, semuanya faham yang sama, semuanya bekerja sama. Dan seterusnya menyediakan petunjuk prestasi, mana yang mendahului, mana yang ketinggalan. Okay? Supaya apa? Supaya semuanya sampai ke destinasi dengan selamat. Jadi apa kepentingan papan pemuka? Okey, kepentingan papan pemuka yang pertama, membenarkan pasukan menggunakan sejumlah besar maklumat dalam paparan grafik yang ringkas. Ini dinamakan visualisasi. Okey, kita visualiskan maklumat-maklumat dalam projek. Okey, kita ada banyak dokumen. Okey, kita ada record projek. Ada record individu. Okey, kita ada laporan projek. Dan okey, papan pemuka ialah gabungan ataupun ringkasan record projek, ringkasan laporan projek dan dipaparkan secara grafik yang mudah untuk digambarkan, yang boleh menunjukkan status pelbagai projek. Jadi dia ialah report aras tinggi, iaitu kita tunjukkan data-data penting yang utama sahaja yang boleh memberi gambaran tentang keseluruhan projek kita.
Okey, jadi bila kita ada papan pemuka, dia membolehkan pengurusan memantau petunjuk prestasi utama KPI di seluruh syarikat. Okey, bila kita ada dashboard ni, kita boleh nampak keseluruhan. Jadi yang ketiganya, membolehkan semua pihak berkepentingan untuk menyeragamkan pada satu kefahaman yang sama sahaja. Jadi kita tak ada isu yang kita bincangkan tadi, contoh berbagai-bagai jenis buaian itu, kita dapat elakkan. Kita nak elakkan zero blind spot, sifar titik buta. Sebab itu kita nak adakan dashboard. Baik. Sekarang kita lihat satu contoh papan pemuka. Okey, ini ada satu projek. Jadi project manager mengawal beberapa projek. Okey, hanya menggunakan Microsoft Excel sahaja sebagai alat sebagai alat untuk menunjukkan papan pemuka dashboard bagi projek beliau. Okey, di dalam dia ada 4 projek. Projek pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, dan dikategorikan bahagian-bahagian fasa analisis, fasa pembinaan, fasa buat test, fasa kualiti, fasa pelaksanaan implementation dan seterusnya di ujung ada nota. Okey, jadi yang dinamakan dashboard itu, kalau macam kita tengok contoh lampu dalam kereta tadi, dia ada status-status lampu. Jadi kebiasaannya, best practice, amalan terbaik dalam dunia ialah menggunakan simbol warna sebagai contoh. Okey, di dalam papan pemuka projek ini, mereka menggunakan berapa warna. Warna hijau yang menggambarkan keadaannya bagus, terkawal. Warna kuning ni berhati-hati, macam lampu isyarat juga. Apabila warna kuning, berhati-hati. Dan juga warna merah. Warna merah ni memang NG, bad, tak bagus. Maknanya statusnya perlu diberi perhatian dan perlu diberi support serius. Okey, ini perlu di-report kepada peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita dapat memahami dengan jelas. Sekali pandang, kita dapat melihat keseluruhan status 4 projek, di mana yang paling kritikal. Paling kritikal kita lihat simbol warna merah ini kritikal. Di mana lagi yang kedua, simbol warna kuning. Okey, jadi inilah contoh macam mana kita boleh dapat lihat 100% maklumat penting dalam sekali imbas. Jadi penggunaan papan pemuka untuk memastikan pengesanan status projek dengan tepat. Pengesanan kecacatan proaktif menjadikan alat yang berkuasa dalam pengurusan projek. Kerana kita tak perlu nak tunggu projek siap. Dalam pelaksanaan projek, apabila dia telah merah, kita akan bagi tumpuan. Kita akan bagi tumpuan sekarang supaya hasilnya nanti masih boleh menepati objektif dan juga sasaran projek. Jadi tuan-puan, kita telah pun habis bincangkan topik papan pemuka. Jadi di sini ada sedikit ingatan daripada Tan Sri Datuk Seri Haji Muhammad Kamil Jamil, bekas JMD DRB Highcom, yang menyatakan fasa-fasa dalam perniagaan. Yang pertamanya fasa sedar, aware. Selepas kita sedar, kita accept, kita terima macam yang kita bincangkan tadi. Selepas kita terima, kita accept, kita mestilah melaksanakan action. Action itu adalah kita nak ambil immediately, sekarang juga. Selepas kita dah ambil action, barulah akan berlaku pembinaan, blend dengan kita punya bisnes kita. Kemudian akan berlakulah consequence, kesan dan akibat. Tapi semuanya bermula sekarang. Action ini bila kita dah
sedar keadaannya, kita accept dan kita rancang action kita sekarang. Ini adalah business principle. Sekarang kita hayati pesanan daripada GMD kita sekarang, Datuk Seri Syed Faisal, yang menyatakan bahawa faster, cheaper dan better. Ini adalah moto kerja kita yang kita perlu terapkan setiap hari, iaitu faster, buat dengan cepat; cheaper, buat dengan murah, lebih murah; better, buat dengan lebih baik. Jadi lebih cepat, lebih murah, lebih baik. Baiklah tuan-tuan, kita telah pun tamat perbincangan berkenaan dengan topik terakhir. Saya menyeru jika sekiranya anda tidak faham mana-mana bahagian dalam topik ini, silalah lihat semula video ini di bahagian-bahagian tertentu yang anda perlu ulangi. Okey, sekiranya selesai, okey, sila pergi ke bahagian quiz, ke link yang telah dinyatakan dalam Google Classroom, dan sila jawab semua soalan quiz dengan lengkap. Okey, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya.